Ya, terima kasih diucapkan. Itulah bala yang pertama, Datuk Mufti Cak Ayang. Mufti Cak Ayang yang sedapnya, apabila Dewan Pemuda PAS Pusat bersama Dewan Pemuda PAS Negeri Terengganu, baru lagi, hari Khamis baru ni kita temu sekali lagi, membawa beberapa agenda bagaimana nak menyelesaikan masalah maksiat dalam negeri kita. Tiba-tiba tunggu, dak tubik-tubik. Lepas tu, bila tubik tu boleh hari cak gapok. Takut sangat nak temu dengan kita ni. Jadi ini menunjukkan kalau itu sikap mufti kak. Saya nak bawa satu pantun malam ni. Islam Hadari Terengganu Bestari melantik mufti yang tak sedar ke diri. Bila nak temu cak gapok temu lari. Maksiat dalam negeri kiam menjadi-jadi. Jadi sebelum saya menjemput penceramah kita yang kedua, ini ada pesanan dari pihak penaja ni. Di mana kita ada membekalkan VCD debat ni. Debat atau forum yang panas yang sedang berada di pasaran. Iaitu di antaranya ahli panel Ustaz Ridwan. Dan ahli panel terdiri daripada penceramah kita malam ini Ustaz Haji Nasruddin Tantawi. Berhadapan dengan Asra Jabat. Jadi sesiapa yang berkehendakkan di CD tersebut boleh mendapatkan di seberang jalan sana ni. Selepas dapat wakaf. Dan satu lagi buku yang berkaitan dengan tsunami. 15 sebab turunnya bala. Ini juga boleh didapati di gerai yang sama. Jadi dengan tidak melengahkan masa lagi. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Nasruddin Hasan Tantawi yang merupakan Esko Dewan Pemuda PAS Pusat dan merangkap Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang bagi menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati sahabat saya, saudara pengerusi majlis, yang diraihkan pada malam ini, yang berhormat Ayahanda Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam se-Malaysia PAS,
Yang berbahagia Cikgu Hasan Yusof sebagai tuan rumah pada malam ini, rakan-rakan pimpinan PAS di semua peringkat, kawasan, Majlis Tindakan DUN, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Jawatan Kuasa Urusan Ulama, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Malam ini kita berhimpun masih lagi dalam suasana umat Islam menyambut ulang tahun peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menarik perhatian kita ialah apabila sambutan Hijratul Rasul pada tahun ini telah dicemari oleh pelbagai perlakuan maksiat yang sangat ketara. Lebih-lebih lagi berlaku dalam sebuah negara yang telah mengisytiharkan slogan Islam Hadari sebagai tema pentadbiran dan pemerintahan mereka. Umat Islam sangat tersinggung dengan beberapa isu yang berlaku mutakhir ini. Tetapi nampaknya pihak kerajaan UMNO dan Barisan Nasional tidak pernah berasa tercemar dengan pelbagai apa yang berlaku mutakhir ini. Di saat umat Islam sedang menyambut Hijratul Rasul, kita digemparkan peristiwa bagaimana lebih daripada 100 orang remaja dan anak muda mabuk-mabukan, minum arak dan melakukan pesta seks dalam sebuah kelab malam. Dan apabila diambil tindakan oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah, pelbagai pihak menuding jari kepada pihak Jawi. Dan apa yang paling menyedihkan ialah ada di kalangan menteri yang turut mengambil bahagian menempelak pihak Jabatan Agama Islam Wilayah yang mengambil tindakan ke atas mereka yang melakukan jenayah agama ini. Yang insya-Allah saya akan ulas sebentar lagi berkenaan dengan isu ini. Apa yang saya nak tegaskan ialah kerajaan UMNO seolah-olah tidaklah bersalah. Tidak berasa tercemar dengan apa yang berlaku. Sebab itulah hijrah bagi mereka sekadar untuk menabalkan tokoh ma'al hijrah. Tak lebih daripada itu. Tiap-tiap tahun mereka akan menamakan siapakah yang akan ditabalkan sebagai tokoh ma'al hijrah di peringkat kebangsaan, di peringkat negeri. Dan ulama-ulama sebahagiannya, terutamanya ulama-ulama kerajaan ini, sekadar menafsirkan hijrah itu ialah berpindah daripada miskin jadi kaya, daripada malah jadi rajin. Itu saja, tak lebih daripada itu. Kalaulah hijrah itu bermakna daripada miskin jadi kaya, Nabi tak perlu berpindah daripada Mekah ke Madinah. Kerana sewaktu Nabi berjuang di peringkat awal untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat jahiliah di kota Mekah, pemimpin-pemimpin Quraisy di Mekah telah datang bertemu dengan Nabi. Bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, untuk apa kamu berjuang menyampaikan Islam? Mengajak orang ikut agama kamu?
meninggalkan agama berhala, agama datuk nenek moyang kami? Adakah kerja yang kamu lakukan ini kerana kamu nak duit? Kalau kamu nak duit, jama'na laka min amwalina hatta aksarana mala. Kami sedia himpunkan seluruh harta-harta kami dan diberikan kepada kamu. Lantas kamu menjadi orang yang paling kaya di kalangan kami. Kamu boleh jadi tokoh korporat ternama di kalangan kami. Ambillah, nak syarikat emas pun ambil. Nak Petronas pun ambil. Nak benda lagi, ambil kamu mereka. Boleh Nabi kalau nak jadi kaya duduk Mekah, tak payah pergi ke Madinah. Bukan setakat nak jadi kaya, nak jadi raja pun boleh. In kunta turidu mulkan malaknaka alaina. Kalau kamu nak jadi raja, kami sedia menabalkan kamu menjadi raja di kalangan kami. Tetapi Nabi menolak apa yang ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kerana kepada Nabi bukan harta. Kepada Nabi bukan pangkat. Kepada Nabi adalah kedaulatan Islam. Kedaulatan syariat Allah. Oleh kerana Islam dan syariat Allah tidak diizinkan untuk berdaulat di kota Mekah. Maka Nabi SAW diperintah oleh Allah melakukan hijrah ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Peristiwa hijrah adalah peristiwa pengorbanan. Peristiwa hijrah adalah peristiwa perjuangan. Perjuangan untuk menegakkan negara Islam yang pertama pada waktu itu. Sepatutnya kita hari ini, apabila kita menyambut ulang tahun peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita menyemarakkan semangat umat Islam untuk mengembalikan semula kedaulatan ummah, kedaulatan Islam. Kerana sehingga hari ini telah tidak ada lagi khilafah Islamiyah. Sejak jatuhnya kerajaan Ottomaniyah Turki pada tanggal 3 hari bulan 3 1924 yang lalu. Sehingga malam ini masih belum ada khilafah Islamiyah. Umat Islam mesti mengembalikan semula kegemilangan ini. Dengan menyemarakkan semangat ummah, kesedaran ummah, bangkit berjuang untuk menegakkan kembali negara Islam yang telah terpisah daripada Islam sejak sekian lama. Sepatutnya peristiwa hijrah adalah merupakan satu momentum untuk menaikkan semangat umat, menegak dan mendaulatkan syariat Allah. Bukan sekadar berpindah dari miskin jadi kaya, dari malah jadi rajin. Nampaknya UMNO juga sempit dalam perkara ni. Dan memang dia tidak mahu rakyat berfikir mengenai dengan menegakkan negara Islam. Perkataan Islam hadari itu bukan bermakna bersedia untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Tetapi slogan Islam hadari hanyalah satu aktiviti untuk melambatkan kebangkitan umat Islam untuk menegakkan negara Islam. Tidak lebih daripada itu. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi tinggal Mekah ke Madinah tak ada tujuan lain. Bukan nak pergi makan angin, bukan mengikut mana-mana delegasi perniagaan untuk mencari peluang ekonomi di Madinah. Madinah adalah negeri yang kering kontang pada waktu itu. Nabi bukan nak pergi rekreasi. Nabi tak ada sanak saudara yang rapat di Madinah pada waktu itu. Nabi meninggalkan tanah air. Para sahabat meninggalkan tanah air. Meninggalkan kaum keluarga. Meninggalkan wang ringgit. Meninggalkan kaum kerabat. Ini adalah satu ujian dan pengorbanan yang sangat besar. Malah disebut dalam sejarah. Sahabat apabila sampai ke Madinah, kerana mereka tak pernah meninggalkan kampung halaman tanah air mereka, rasa cinta yang terlalu tinggi kepada sanak saudara menyebabkan mereka meracau sewaktu sampai di Madinah. Sehingga Nabi terpaksa berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina al-Makkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkan rasa kasih dan cinta kami kepada Madinah sebagaimana kami kasih dan cinta kepada Mekah. Nabi sendiri dalam perjalanan menuju Madinah dikelilingi dengan satu ancaman yang hampir mengorbankan nyawa baginda sallallahu alaihi wasallam.
Segala pengorbanan ini dilalui untuk menegakkan negara Islam. Sebab itu saya nak ambil dan nak berkongsi dengan saudara pada malam ini satu perkara. Dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ialah supaya kita rasa optimis. Kita rasa yakin bahawa negara Islam itu boleh ditegakkan di atas muka bumi insya-Allah, termasuk negara kita. Yang penting ialah kita mesti berjuang dan kita mesti berkorban sebagaimana yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita hari ini kita nak negara Islam, kita rindu keadilan Islam. Kita rindu suasana-suasana yang dipaparkan oleh sejarah bagaimana Islam apabila mentadbir akan diiringi keberkatan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang aman, yang maju, yang sejahtera, mendapat keampunan daripada Allah. Kita tidak mahu baldatun thayyibatun wa rabbun kafur. Negeri yang maju, bangunan mencakar langit, tetapi mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, rasa yakin yang saya maksudkan tadi ialah merujuk kepada apa yang dilalui oleh Nabi dalam peristiwa hijratul Rasul. Yang pertama, apabila Nabi dikejar oleh seorang pembunuh upahan yang bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik adalah seorang pemacu kuda yang tangkas dan pemanah yang cekap. Ini adalah pembunuh upahan yang dibayar oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh pemimpin Quraisy pada waktu itu. Setengah riwayat mengatakan sejumlah 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah ni zaman ni Mercedes lah kita kira. Kenderaan yang sangat mewah pada waktu itu. Tawaran yang sangat lumayan kepada Suraqah bin Malik. Lalu Suraqah bin Malik mengejar Nabi. Apabila Suraqah bin Malik hendak menghampiri Nabi, disebut dalam banyak kisah, dalam banyak sirah yang dikarang oleh para ulama, yang dinakalkan oleh para ulama. Antaranya ialah bagaimana disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirahnya. Apabila Suraqah bin Malik nak hampir mendekati Nabi, tiba-tiba kaki kuda yang dipacu oleh Suraqah bin Malik, yang beliau adalah seorang pemacu kuda yang sangat tangkas, tiba-tiba terperosok ke dalam pasir. Tak mungkin seorang pemacu kuda yang tangkas tiba-tiba gagal mengendalikan kenderaannya, mengendalikan kudanya. Dia sudah main dengan selok-belok padang pasir. Tiba-tiba kaki kudanya terperosok ke dalam pasir. Lantas dia bangun, mengejar lagi, jatuh lagi, bangun, kejar lagi, jatuh lagi. 3 kali berturut-turut. Lalu Nabi datang menghampiri Suraqah. Lalu bertanya, kenapa Suraqah? Kamu nak membunuh aku, kenapa? Suraqah menjawab, manakan tidak, wahai Muhammad. Saya mendapat tawaran yang sangat lumayan. Bukan gula sekilo, susu nothing dah. 100 ekor unta merah. Baru dia pada nak tukar. Ni orang kita nothing susu je. Tukar dah. Gula sekilo, tukar dah. Duit 50 ya, tukar dah. 100 ekor unta merah. Padahal dia nak pergi bunuh Nabi. Lalu Nabi kata, wahai Suraqah, maukah kamu kalau aku berikan kepada kamu satu hadiah yang jauh lebih lumayan daripada apa yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy kepada kamu? Yaitu aku akan berikan kepada kamu 2 gelang Maharaja Parsi. Suraqah bin Malik terkejut dengan tawaran Nabi. Tapi dia tak boleh buat apa dah. Nak tak percaya dia kenal Nabi ni siapa. Nabi ni Al-Amin. Orang yang tak pernah menipu. Dia kenal siapa dia Nabi. Tapi nak percaya pun, nak tak percaya pun tak boleh dah. Dia pun dah tak mampu bergerak dah. Dah 3 kali gagal untuk membunuh Nabi. Lalu dia pulang dalam keadaan tercengang mendengar tawaran Nabi. Macam mana Nabi nak beri 2 gelang Maharaja Parsi. Sedangkan Nabi sendiri dalam perjalanan menuju Madinah. Entahkah sampai, entahkah tidak. Nabi tidak ada negara pada waktu itu. Nabi tidak ada angkatan tentera pada waktu itu. Nak ambil 2 gelang Maharaja, mesti kalahkan Parsi. Nak kalahkan Parsi, kena kalahkan Rom.
kena kalahkan kesatuan negara-negara Eropah pada waktu itu. Kuasa besar dunia pada waktu itu. Mana tentera Nabi? Akhirnya Nabi pergi ke Madinah. Ringkas kita apabila Nabi wafat. Sehinggalah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin. Sayyidina Umar memanggil Suraqah bin Malik. Kebetulan Suraqah bin Malik dipanjangkan umur sehinggalah pada waktu itu. Dan dia telah memeluk ajaran Islam. Sayyidina Umar panggil Suraqah bin Malik. Apabila Sayyidina Umar berjaya mengalahkan kerajaan Rom dan Parsi. Sayyidina Umar kata, ya Suraqah, Qul. Alhamdulillah, alladhi salabahuma min Kisra bin Hurmus, walbasahuma ila Suraqah bin Malik. Katakanlah olehmu, segala puji bagi Allah yang telah merampas dua gelang Maharaja Parsi ini daripada Kisra bin Hurmus. Kemudian dipakaikan kepada dua tangan Suraqah bin Malik. Bagi membenarkan janji Nabi. Setelah Nabi berjanji nak beri gelang Maharaja Parsi kepada Suraqah. Peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahawa Nabi SAW adalah seorang yang sangat optimis dengan perjuangan Islam. Nabi adalah seorang yang sangat yakin dengan gerakan Islam yang didokong oleh baginda. Walaupun pada waktu itu Nabi hanya seorang diri dan belum tentu adakah dia berjaya untuk menegakkan negara Islam di Madinah, adakah dia berjaya menegakkan satu bala tentera yang baik untuk mengalahkan kuasa besar dunia. Tetapi Nabi telah memberitahu bahawa Islam akan menang dan kuasa besar dunia akan jatuh. Dan kerusi itu ataupun lambang pemerintahan Kisra itu, gelang maharajanya, akan diserahkan kepada Suraqah sebagai bukti bahawa apa yang disebut oleh Nabi adalah sesuatu yang pasti akan berlaku. Nabi seorang diri seawal-awalnya dalam keadaan seluruh orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahawa Muhammad tidak akan berjaya menegakkan negara Islam di Madinah. Nak tegak negara, nak cari duit mana nak bayar gaji kaki tangan kerajaan? Abu Jahal kata ke Nabi. Lebih kuranglah dengan bahasa kita dengar lah ni. Kalau PAH nak tubuh negara, nak tegakkan negeri, nak meretah sendiri, nak ambil duit mana nak bayar kaki tangan kerajaan? Dia ingat dia seorang je reti meretah. Orang kafir kata dah ke Nabi, Muhammad tidak akan berjaya. Macam mana dia nak meretah? Dia hanya tok lebay, dia hanya tok guru, dia hanya cakap bab agama. Macam mana nak mentadbir? Tapi Nabi awal-awal beritahu bahawa Rom dan Parsi, kuasa besar dunia, akan jatuh, Islam akan tegak. Oleh kerana itu, apabila kita sambut Hijratul Rasul, kita ingat cerita ini, kita bawa semangat Nabi, keyakinan Nabi, dalam keadaan Nabi sebatang kara seorang diri, begitu yakin masa depan Islam. Kenapa tidak kita pada hari ini, yang mempunyai pelbagai kemudahan yang boleh membantu perjuangan kita, kita tak yakin bahawa Islam yang kita perjuangkan ini pasti tegak. Bukan saja di negara kita, termasuklah di negeri Terengganu ini, insya-Allah. Yang penting kita kena berjuang dan kena berkorban. Kemenangan tidak akan hadir secara percuma. Dan yang kedua, ialah apabila Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikepung dalam Gua Sur. Orang-orang kafir kepung Nabi. Orang kafir kepung Gua Sur. Nabi sedang bersembunyi, sedang berada dalam Gua Sur bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada waktu itu, Abu Bakar nampak kaki orang kafir lalu ke depan pintu gua. Abu Bakar mengadu ke Nabi. Kalau sekiranya puak-puak kafir ni dia tunduk sikit je daripada pintu gua ni, dia akan nampak kita. Habislah kita sekali ni. Kena tangkaplah kita sekali ni. Kalau hari ni kak, ISA lah kita. ISA lah kita sekali ni. Apabila Abu Bakar mengadu ke Nabi, Nabi SAW berkata, La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan berasa bimbang. Allah bersama dengan kita. Dan ucapan Nabi ini dirakam oleh Allah dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibih, La tahzan inna Allah ma'ana. Fa'anzal Allah sakinatahu alaih. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Wa ja'ala kalimatal lazina kafaru sufla. Wa kalimatullahi hiyal ulia. Dalam ayat ini Allah sebut, ingat ketika mana Nabi berkata kepada sahabatnya, jangan bimbang,
Di saat Abu Bakar berasa bimbang kalau orang kafir nampak, Nabi kata jangan bimbang. Berdepan dengan kekuatan musuh ni jangan bimbang. Walaupun dia ada senjata, walaupun dia lebih kuat, lebih ramai daripada kita. Semua ada pada dia belaka. Kita apa ada? Dia ada duit, dia ada kerajaan, dia ada tentera, dia ada polis, dia ada mahkamah. Dia ada kerajaan, dia ada kementerian. Semua duk dia belaka. Tapi Nabi pesan, la tahzan, jangan takut. Pasal apa jangan takut? Kita ni bukan berani sangat. Nak kata tak takut juga. Tapi pasal apa Nabi pesan, jangan takut. Bukan saja tak takut bodoh, begitu saja. Tapi ada maksud yang jelas, iaitu Allah sebut, Inna Allah ma'ana. Nabi sebut, Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sebab itulah kita tak takut. Pasal Allah duduk sekali dengan kita. Pasal apa Allah duduk sekali dengan kita? Kerana kita memperjuangkan Islam. Kerana Nabi memperjuangkan Islam. Kerana Abu Bakar memperjuangkan Islam. Dia berjalan dan bersembunyi di Gua Sur. Bukan saja-saja berjalan, bukan saja-saja sembunyi. Itu adalah dalam perjalanan untuk menegakkan negara Islam yang pertama di Madinah. Kerja nak menegakkan negara Islam, takkan Tuhan tak tolong. Tuhan sebut dah dalam Quran, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu dan menetapkan tapak kaki kamu. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah yang menolong kamu, maka tiada siapa yang dapat mengalahkan kamu. Termasuk UMNO dan Barisan Nasional. Tiada siapa yang dapat mengalahkan kamu. Inna Allah ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini kita kena yakin dalam perjuangan kita. Iaitu ma'iyatullah. Kebersamaan Allah dalam perjuangan yang kita dokong ini. Apabila Abu Bakar dipesan oleh Nabi, Abu Bakar pun yakin Allah bersama dengannya. Maka dapat dua bonus daripada keyakinan itu. Daripada keyakinan bahawa Allah bersama dengan perjuangan ini, ada dua bonus. Yang pertama, fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Allah bekalkan ketenangan dalam hatinya. Ketenangan ini sangat penting, saudara. Apabila kita berjuang, kita perlukan ketenangan ini. Paling penting ketenangan ini ialah untuk kita tak nampak musuh lebih besar daripada kita. Ini kadang-kadang kita baru tengok kereta merah sebutir mari, kelang habuklah kita lagi. Pasal tak tenang. Kita bimbang nanti apalah kena tangkap dah kita sekali ni. Mandi air gas dah kita sekali ni. Ni kita nak buat demonstrasi pula 25 hari bulan ni. Di depan Masjid Kampung Baru di Kuala Lumpur. Minta semua hadir belaka untuk demonstrasi. Mengutuk sekeras-kerasnya tindakan kerajaan. Membela orang-orang yang minum arak. Dan menyekap tindakan Jawi. Mari terak merah kita dah gerung dah. Kita takut dah. Rasa takut ni sebab tak tenang. Kalau tenang, marilah lagu mana pun. Sehingga Abu Bakar dia nampak orang kafir kumpul Gua Sur. Bawa panah, bawa tombak. Dia rasa macam bawa puting gesek begitu je. Berasa kecil. Tak berasa gerung lah. Pasal hati tenang. Allah campak rasa tenang. Apabila dia yakin Allah bersama dengannya. Dan apa yang lebih menarik. Allah kata. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah akan bekalkan. Allah akan bantu. Dengan tentera-tentera Allah. Yang tidak kelihatan. Yang tidak disangka-sangka oleh musuh. Tiba-tiba membantu perjuangan ini untuk mencapai kemenangan. Tentera-tentera Allah ada di langit dan ada di bumi. Banyak tentera Allah boleh bantu perjuangan ini. Tinggal lagi kita belum menang dalam pilihan raya baru ini. Menjadi satu ujian besar daripada Allah. Supaya kita mengembalikan semula kekuatan Islam. Dalam diri kita. Sebagaimana yang pernah dipesan oleh Hasan Hudaybi rahimahullah. Aqimu daulatal Islam fi qulubikum taqum ala ardikum. Tegakkan negara Islam itu dalam diri kamu. Nescaya insya-Allah dia akan tegak di atas tanah air kamu. Kita tidak mahu kemenangan kita, kemenangan yang menjadi fitnah kepada kita, kemenangan yang rapuh. Oleh kerana itu mestilah semua pihak bermula daripada pimpinan tertinggi, pimpinan pertengahan, ahli biasa dan penyokong-penyokong kita bersedia untuk lihat sebuah negara Islam tegak di atas tanah air kita dengan segala pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan saya percaya apa yang kita harapkan ini, apa yang kita citakan ini bukan angan-angan kosong, tetapi bersabit dengan apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itulah dia antara yang sempat saya sebut daripada peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai mukaddimah pertemuan kita pada malam ni. Itu baru mukaddimah baru, tak ceramah lagi. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Nampaknya kerajaan UMNO dan Barisan Nasional makin melampau. Apabila mereka mengemukakan slogan Islam Hadari, sikit sebanyak dalam hati kita ni ada juga menaruh harapan. Mudah-mudahan Islam boleh tegak dalam negara kita. Kalau tak sepenuh pun, sekurang-kurangnya lebih baik daripada zaman Dr. Mahathir dulu. Walaupun kita pertikaikan penggunaan Islam Hadari, tak betul dari segi nahunya, tak betul dari segi istilahnya, tak betul dari segi pendekatannya. Kita masih menaruh sekelumit harapan daripada Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, yang dikenali sebagai cucu Tok Wali, anak Tok Guru, ada pengetahuan agama sikit berbanding dengan Dr. Mahathir. Kita simpan sikit harapan. Kita tak kira siapa nak buat agama, buatlah. Walaupun UMNO nak buat. Kalau betul dia buat agama, kita bersedia sokong. Yang Muhammad Mursyid Ampas telah beberapa kali sebut, Tok Guru Ali sebut beberapa kali dah. Kalau sekiranya mereka bersedia nak tegakkan Islam, tak nak sebab kita tak sokong. Tapi rupa-rupanya puak ni bukan salah pada istilah. Bukan salah pada nahu. Bukan salah pada perkataan. Bukan salah pada penggunaan slogan. Tetapi juga salah pada penghayatan dan pelaksanaan. Nampaknya sampai malam ni, Islam Hadari tak ada apa. Di mana Islam dia? Kita nak tanya satu je, di mana Islam dia? Dalam Islam Hadari, kalaupun mereka bermaksud untuk melaksanakan Islam. Mana Islam dia? Adakah membelakangkan pandangan pengurusi Majlis Mufti Negara Sahibus Samahah Datuk Harus Sani itu sebagai satu Islam yang diperjuangkan oleh UMNO dan Barisan Nasional? Datuk Harus Sani telah mengeluarkan kenyataan bahawa konsert syuah heboh adalah haram. Ini tahun lepas lagi. Untuk pusingan pertama konsert syuah heboh. Nampaknya tak dilayan oleh kerajaan UMNO. Apabila raun kedua tahun ini, yang telah berlangsung di wilayah persekutuan di Pulau Pinang dan juga di Negeri Sembilan, Datuk Harus Sani mengulangi lagi kenyataannya dan menunjuk lebih kurang 20 sebab kenapa syuah heboh ini haram. Baru-baru ni apabila syuah heboh sampai ke Negeri Sembilan, Mufti Negeri Sembilan mula menyokong kenyataan Datuk Harus Sani. Mufti Johor, Noh Gadot pun sokong juga. Kita nak dengar patah kenyataan daripada pengasas Islam Hadari, Pak Allah Badawi, menyokong kenyataan ini. Nampaknya sehingga hari ini beliau tak tergamak dan tak berani nak menyokong. Saudara yang dihormati sekalian, dulu zaman Dr. Mahathir dia pecat Ishak Bahrom apabila ambil tindakan pada Ratu Cantik. Itu kita kata zalim. Rakyat bangkit menentang Dr. Mahathir kerana pecat mufti. Saudara, hari ini lebih zalim lagi. Tak ada 2 tahun kerajaan Pak Allah mengatakan suatu tindakan yang sangat biadab. Bukan seorang mufti yang dinafikannya, tetapi adalah Majlis Mufti Negara yang telah sepakat mengatakan konsep syuah heboh ini haram. Kerana pelaksanaan dan aktivitinya sangat merosakkan moral anak-anak muda. Kerajaan Pak Allah Badawi menafikan semua suara mufti. Walaupun dia tak pecat. Pada saya tindakan tidak memecat, tetapi tidak mengkiraukan pandangan mufti adalah lebih hina dan lebih zalim daripada tindakan daripada doktor yang dibuat oleh Dr. Mahathir memecat Datuk Ishak Bahrom. Kalau dia pecat tu kira habis situ selalu senang. Ini dia pera lagi. Beri jawatan mufti. Mufti beri pandangan, mufti beri nasihat, dia tak peduli, dia tak dengar. Dia buat keras kepala, dia buat tak dengar. Menyebabkan institusi mufti dihina dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian kita lihat apabila kes minum arak baru ni. 100 orang minum arak dalam kelab malam
Zuk di Ampang. 100 orang lebih minum arak, mabuk-mabukan. Dan saya mendapat maklumat daripada orang dekat yang bekerja di Jabatan Agama Islam sendiri. Dia kata ada orang zina dalam tu 5-6 pasang. Apabila Jawi datang mengepung, mereka lari lintang pukang, tak sempat nak pakai baju. Lari dalam keadaan telanjang. Dan ada juga yang takut siapa terkencing dalam seluar. Lalu mereka mengistilahkan Jawi terlalu kasar, mengambil tindakan. Dan mengambil tindakan secara tidak bermaruah, tidak beradab. Sepatutnya nak ambil tindakan boleh. Tapi khabar awal nak ambil tindakan. Supaya orang yang kena tangkap tu tidak tercabar dan tercalar maruah dia. Saudara tahu tak siapa dia repot? Siapa dia repot? Pemilik kelab tu sendiri repot. Kerana dia tak tahan tengok luar biasa mabuknya malam tu. Pemilik kelab malam ni biasa dah tengok orang mabuk pasal dia jual arak. Dia biasa tengok dah orang mabuk tunggal langgar ni. Tapi malam tu dia tak gamuk tengok. Dia repot. Jawi mari ambil tindakan. Apabila Jawi ambil tindakan, habis pakat maruah ke Jawi. Syarizak Jalil telefon kepada pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang baru ni telah bersara dalam keadaan penuh kesangsian. Lepas pada isu ni bersara akibat tekanan politik daripada pihak kerajaan. Dan mendesak supaya Jawi tarik balik saman yang dikenakan. Jawi tarik balik. Apabila Jawi tarik balik saman kepada 100 remaja ini, mereka berpeluk-pelukan dan sekali lagi bercumbu-cumbuan, bercium lelaki perempuan. Meraihkan kejayaan mereka kerana saman Jawi ditarik balik. Dan lebih memilukan perasaan menghiris hati kita. Mereka pula yang ambil saman. Nak saman Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan kerana memalukan mereka. Dan apa yang paling saya tak faham. Habis bahasa dah saya nak marah. Dan saya percaya saudara Muslim pun tersentuh perasaan. Apabila ada orang reti agama. Saya sebutlah malam ni nama dia. Walaupun dalam situasi yang seperti ini. Kerana dia pembuat kenyataan terbuka dalam surat khabar. Yang berhormat Dr. Masyitah. Yang satu ketika dahulu dipuja dan diminati ramai dalam siri-siri kuliahnya dalam televisyen. Lepas jadi UMNO ni, jadi bodoh habis dah. Tak reti dah agama. Dia buat keluar kenyataan, dia kata, tak boleh berkasar dengan tahanan. Patutnya kalau nak orang nak ambil tindakan, mestilah beradab, jaga maruah orang kena tahan. Saya setuju dengan kenyataan itu. Tetapi masanya tak kena. Dan sikap yang diambil oleh Masyitah itu adalah memberi kredit kepada puak-puak yang buat maksiat ini. Padahal tidak ada kekasaran yang berlaku. Cuma kerana ada seorang tu terkecing dalam seluar. Dah baharok 5-6 botol tak terkecing apa. Dia terkecing dalam seluar, dia anggap kasar. Dia anggap kasar. Saudara, saya nak sebut, saya pun tak setuju kalau kita berkasar dengan orang tahanan. Islam mengajar orang yang kita tahan, termasuklah tawanan dalam perang, tak boleh kita berkasar, kena beri makan ke dia, jaga dia mulai itu tu. Tapi sepatutnya bukan masa ni. Kenyataan itu menyebabkan puak-puak maksiat ni mendapat perlindungan. Di saat jabatan dituding daripada segenap arah, orang-orang agama kena defend, kena tolong. Lepas tu nak nasihat. Kemudian boleh panggil pengarah jabatan wilayah, jabatan agama wilayah persekutuan. Bagi nasihat, kalau betul berkasar. Tapi apa yang saya heran, kalau saudara masih ingat masa isu reformasi dulu. Apabila seorang muslimah yang bernama Nora. Nora ini telah ditangkap. Di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dipaksa telanjang. Dan diminta supaya melakukan ketuk ketampi dalam keadaan telanjang. Disepak di Terajah. Di mana Dr. Masyitah pada waktu itu? Kenapa dia tak nasihat kerajaan supaya jangan berkasar dengan orang yang ditahan? Sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim digari tangannya,
dipukul matanya, ditumbuk, diterajang, ditelanjangkannya, dan dibawa menghadap seorang doktor perempuan. Di mana Dr. Masita pada waktu itu? Kenapa tidak menasihatkan kerajaan supaya jangan berkasar kepada orang yang ditahan? Tiba-tiba apabila Jawi mengambil tindakan kepada orang yang bersalah terhadap agama, minum arak secara pesta, melakukan seks secara pesta, Dr. Masitah gatal mulut pergi kata jangan berkasar dengan orang kena tahan. Ini adalah suatu sikap yang tidak wajar, tidak adil dalam tindakannya. Saudara muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, malu keadaan kita sekarang. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi pada negara? Mana perginya Islam Hadari? Kenapa Pak dia membisu? Seminggu yang lalu apabila ditanya oleh wartawan, Pak jawab, saya menerima dengan dada lapang kritikan terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dia terima dengan lapang. Dia bukan nak tolong defend, bukan nak tolong pertahankan jabatan agama yang duduk di bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dia bukan nak tolong, bukan nak pertahan. Dia kata dia terima dengan lapang dada kritikan kepada Jawi. Ni, Ulil Amri ni. Astara Jabak kata Ulil Amri. 20 hari bulan baru ni. Kebetulan forum bersama dengan beliau. Tiba-tiba bertukar menjadi debat. Di pertengahan pertama lagi dia serang saya. Di akhir tu dia kata apabila ada wartawan, apabila ada seorang yang bangun bertanya supaya nasihatkan kerajaan. Kalau betul Astara ni minat kepada agama, sayang kepada umat, sayang kepada negara, sayang kepada agama, tolong nasihat kerajaan, jangan mewah sangat arak ni. Sekarang ni berleluasa arak. Dia jawab, dia kata tak boleh. Tak boleh nak beri putusan. Sebab nasihat tu boleh, tapi kerajaan dia ada hujah dia. Dia kata arak tak boleh diharamkan dalam negara ni. Sebab dia itu halal bagi orang yang tidak Islam. Maka tidak boleh diharamkan. Dan saya ni pula terpaksa sokong kerajaan. Dan saya sokong kerajaan ni kerana berdasarkan kepada firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Oh, dia pakai ayat tu. Ayat ni kita jelas ke rakyat. Rakyat reti lama dah. Tahun 80-an lagi rakyat reti. Astara tak reti lagi baca ayat ni. Lagu mana konsep taat kepada Allah? Lagu mana konsep taat pada Rasul? Lagu mana konsep taat pada kerajaan? Kita bahas tahun 80-an lagi. Orang reti dah. Kerajaan lagu mana kita boleh taat? Bahas ulil amri minkum tu lagu mana? Yang saya tak perlu ulah lagi dah. Orang reti belaka dah benda ni. Astara solat dah reti. Dia guna ayat tu nak sebut bahawa bolehnya dia sokong kerajaan. Saudara yang dihormati sekalian, dahsyatnya keadaan pada hari ini. Sepatutnya Islam Hadari yang ada ni memberi peluang dan laluan selesa kepada Islam. Tapi saya duk nilai-nilai tengok rupa-rupanya dia main lagu ni. Pak Allah ni dia tarik orang agama ikut Islam Hadari. Sebab tu lah ni dia seminar di jabatan, dia seminar di kementerian, dia seminar belaka. Nak suruh orang sokong kerajaan UMNO. Melalui slogan Islam Hadari, orang nampak UMNO ni nak ke Islam juga. Tapi di sana saya kena ingat dalam negara kita ni ramai orang buat maksiat. Ramai orang telanjang, ramai orang minum arak. Orang Islam juga. Ramai orang melakukan maksiat. Orang macam ni dia tarik melalui isteri dia. Hindun. Baru ni sebab tu tudung atas kepala pun tak letak. Orang yang pakai tudung, sokong Pak Allah, Islam Hadari. Orang tak pakai tudung, sokong Hindun. Jadi sokong dia belaka lepas ni. Tinggal popok kita lah. Habis. 2 tapak sokong dia belaka. Tu strategi dia. Baru ni, Hindun, dia buat pelancaran batik. Saudara tahu, dia buat pelancaran batik baru ni. Dia panggil John Collins jadi model batik. John Collins. Mula-mula saya pun dah kenal John Collins ni apa. Waktu kawan-kawan duk beritahu, dia kata, Ustaz, kalau nak tahu John Collins ni lah, dia artis barat, simbol seks di barat. Yang pernah bertelanjang dalam majalah Playboy seusia umur 55 tahun. Ni jadi model Hindun untuk mempromosikan batik dalam negara kita, termasuk kebaya nyonya. Patutnya dalam negara Islam Hadari, bukan kebaya nyonya.
Sepatutnya dipromosikan busana muslimah. Patutnya gitu. Tapi tadilah dia makan dua tapak belaka. Dia makan belaka. Hak jadi nak dedah aurat, nak maksiat ikut Hindun. Berasa selama di bawah Islam hadari. Hak berasa nak ke Islam, dia nampak jalan melalui Islam hadari. Ini semua hanyalah merupakan silap mata untuk mencari pengaruh. Mencari pengaruh nak menang dalam pilihan raya. Saudara tengok rapuh tak rapuhnya Islam pokok ni. Masa Dr. Mahathir mari, dia guna penerapan nilai-nilai Islam. Lepas Dr. Mahathir berhenti Islam, penerapan nilai Islam tak ada. Naik Pak Allah keluar Islam hadari pula. Oh, bersajaklah buat-buat dia. Ada lagu pula hadari setiap pagi dalam TV. Angam nyanyi hadari. Bersajak Pak Allah pun bersajak. Yang ku cari di mana Al-Ghazali. Kita kata saudara sekali ni. Temulah sekali ni. Yang ku cari di mana Syafi'i. Tadi tengah makan nasi tadi kawan kita kata. Yang ku cari di mana Al-Ghazali. Yang ketemui ialah Jaslina Hashim. Berjumpalah dia. Cari Al-Ghazali, jumpa kelab malam, jumpa penyanyi, jumpa artis. Saudara, lepas pada Pak Allah Badawi ni, saudara boleh tengok lepas ni. Naik Najib lah, katakan naik Najib lah pula. Kalau tak naik tu guru kita pun, naik Najib lah kata. Sebagai Perdana Menteri. Lepas ni Islam apa pula Najib nak bawa? Tak ada dah Islam hari ni. Islam apa pula dia nak bawa? Itu yang dah ke Mak Sabu tu, barangkali Najib lepas ni dia kata Islam awaliku pula. Mak Sabu katalah saya pinjam perkataan dia. Lepas ni Najib akan buat Islam awaliku. Lepas tu dia buat seminar Islam di jabatan pun buat, di kementerian pun buat. Hurrah, apa dia Islam awaliku tu? Islam tu apa dia? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Awang apa dia awang? Awang adalah manusia. Liku apa dia liku? Liku-liku perjuangan. Begitulah lebih kurang. Dia akan ulas sebab ni. Islam dari ni pun dia buat seminar di jabatan-jabatan. Habis tempoh pemerintahan Pahlawan Badawi, habislah. Jadi Islam dia tu sambung-sambung. Sebab itulah sebenarnya palsu. Ini saya nak baca sedikit kenyataan daripada Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Apabila menyanggah salah faham terhadap tafsiran Islam pada hari ini. Dia kata ada orang ni nak ajak kita buat Islam. Tapi sebenarnya Islam mana yang dia ajak? Mereka juga mengatakan Islam ni maknanya boleh belakalah banyak jenis, banyak pasal. Macam contoh dia kata ada Islam Asia, Islam Afrika, Islam Arab, Islam India, Islam Turki, Islam Bani Umayyah, Islam Bani Abbasiyah, Islam Ottomaniyah, Islam Sufi, Islam Salafi, Islam Sunni, Islam Syi'i. Kemudian ada pula Islam Iran, Islam Sudan, Islam Pakistan, Islam Saudi. Lepas tu mari pula ke bawah lagi Islam Khamenei, Islam Numairi, Islam Ziaul Haq. Hak terbaru ni Islam Hadari. Hadari tu saya tambahlah. Ni pasal kitab ni belum pada Hadari lagi. Islam Hadari pula baru ni. Dia kata semua benda ni adalah rekaan belaka. Islam yang kita nak ialah al-Islamu huwal Islam. Tak ada tambah dah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Itu ayat dia. Dalil yang dibawa oleh Al-Qaradawi. Sempurna dah Islam itu sebagai agama cara hidup kita. Nak kita kok tambah lagu mana lagi? Kalau dia sebut itu hanya kerana istilah dan pendekatan, setakat ni tak ada lagi pendekatan yang berdasar pada Islam yang tulen, Islam yang sejati, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lihat sekarang ni, Islam yang mereka bawa adalah Islam yang penuh dengan maksiat dan mungkar. Mana Islam ni mesti rujuk pada Quran hadis. Mana Quran, mana hadis? Tak ada. Dan lebih malang lagi, Islam Hadari ni nampaknya akhir-akhir ini diberi laluan kepada golongan orientalis, penulis-penulis yang menulis, mengkritik agama, mengkritik
kadang-kadang memutablik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah orang-orang seperti Asra Jabal yang kadang-kadang mengeluarkan kenyataan sangat mengelirukan umat Islam. Sangat mengelirukan umat Islam. Sebagai contoh, dia kata azab kubur tak ada. Kita tanya dia, apa azab kubur tak ada? Dia kata pasal semua orang mati ni bukan semua ada kubur belaka. Mudah je kepala otak dia. Bahasa jenis kepala masuk air, payah. Pasal dia kata tak ada. Bukan semua mati masuk kubur belaka. Ada mati bahan lagi tak ada kubur. Jadi kalau ada azab kubur, tak adil lah Tuhan. Orang ada kubur, ada azab kubur. Orang tak ada kubur, tak ada azab. Dia tak adil Tuhan. Oleh kerana Tuhan ni adil, maka azab kubur ni tak ada. Mudah dia mantik dia gitu je. Muslimat, dia kata tudung bukan saja tidak wajib. Bahkan haram. Haram pakai tudung. Kita tanya kenapa haram. Dia kata kalau pakai tudung, jadi rambut ni panas. Sebab negeri kita ni negeri khatulistiwa, negeri panas. Panas peluh. Ada peluh basah. Ada basah kudih. Ada kudih nanah. Nanah busuk. Busuk haram. Allah mudah dia. Tak ada lagi muslimat kita kudih kepala, kes pakai tudung. Kes tak mandi itu sungguhlah. Kes pakai tudung tak ada lagi kudih kepala. Tapi dia kena kepala otak dia. Ni yang terbaru, hak debat baru ni masalah tsunami. Dia kata tsunami ni bala Allah ataupun fenomena alam. Dalam kenyataan dia, lebih kurang ada 4 siri kenyataan dia. Yang pertama dia kata tsunami, jangan fitnah Tuhan. Kemudian tsunami, dari peristiwa tsunami, dari sudut akidah. Lepas tu tsunami, antara hukuman umat Muhammad tidak dihukum dengan balasan bencana alam. Kemudian tsunami antara malapetaka dengan bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lebih kurang 4 tajuk yang dikemukakan. 4 rencana. Dia kata kalau baca semua rencana ni, dia kata dia tidak menunjukkan bahawa dia tak setuju dengan tsunami itu sebagai bala Allah. Dia setuju tsunami itu bala Allah. Dia kata semalam lah, masa debat semalam. Lalu saya pun bacalah kenyataan dia. Kenyataan dia dalam kertas-kertas yang dia tulis ni, dia ingat orang tak baca. Sebab malam tu pun dia sebut. Dia kata saya tahu ramai-ramai mari ni bukan baca tulisan saya, baca tajuk saja. Jadi sebab itulah fitnah dia macam-macam. Jadi saya pun keluar kertas dia ni, saya baca dan saya tunjuk sendiri bagaimana kenyataan dia. Kenyataan dia yang mempertikaikan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya sebagai contoh. Dia kata, mungkinkah Allah itu bertindak seperti manusia yang tidak waras? Yang sanggup membakar kelambu kerana marahkan nyamuk? Maknanya marahkan manusia kerana buat dosa. Maka adakah Allah tu mungkin menghancurkan alam ini kerana marah ke manusia buat dosa? Allah tidak akan buat begitu, dia kata. Kerana Allah Ta'ala ni maha bijak lagi maha adil. Tidak mungkin akan mengambil sikap memusnahkan kampung, bandar, negeri dan negara kerana marah dan murka disebabkan ada penghuni yang melakukan perkara-perkara yang dianggap sebagai dosa besar. Seperti berzina, meliwat, membunuh, mencuri, minum arak dan sebagainya. Maknanya, dia bagi dia, apa yang berlaku ni hanya bencana alam saja. Tak ada kena-mengena dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan hukuman daripada Allah. Ada hadis yang dibaca. Dia bawa pandangan, dia kata Nabi SAW pernah berdoa minta daripada Allah supaya azab dan hukuman ini ditangguhkan untuk umatnya sampai ke hari akhirat. Saudara yang dihormati sekalian, mengenai dengan hadis ini ada pandangan di kalangan para ulama. Hadis itu disebut, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya nak sebut, ada ulama ketika mana membahaskan hadis ini, dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan hukuman yang minta ditunda itu adalah hukuman yang menyeluruh, azab yang menyeluruh, bala yang menyeluruh. Seperti hancurnya Fir'aun dan seluruh 3 juta tentera dia. Hancurnya kaum Ad dan Samud. Hancurnya puak-puak Nabi Lut, Nabi Hud dan seumpamanya. Nabi Nuh dan seumpamanya. Itu yang diminta oleh Nabi SAW. Adapun bentuk bencana juzuk-juzuk kena atas orang ni untuk menjadi peringatan pada yang masih hidup, itu boleh berlaku di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Antaranya apa yang Allah sebut dalam surah Sajdah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى
dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak tempat Nabi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak kebaikan pada hamba dia, dia akan cepat ajjalahu uqubah. Dia akan cepat balasan tu. Atas dunia lagi kena dah. Akhirat apa? Selamat. Kalau Allah Taala nak supaya dia ni diazab oleh Allah, amsaka anhu. Akan ditahan azab itu, bala itu. Dan dibiarkan dosa itu berpanjangan. Sampailah Allah sempurnakan azab ke atas orang yang melakukan dosa ni di hari akhirat kelak. Itu menunjukkan bahawa ada yang kena atas dunia dan ada yang kena di akhirat nanti. Dan Allah Ta'ala ni dia bebas. Itu hak dia. Kemudian as-sarafu persoal. Kenapa kalau betul Allah Ta'ala tidak zalim, kenapa kena Aceh, Darussalam? Kalau kena Phuket, kita boleh terima. Sebab Phuket ni syurga dunia. Tapi kalau kena Aceh, kita tak boleh terima. Sebab Aceh ni negeri umat Islam. Bapa tak kenal mereka, dia kata. Bapa tak kenal mereka. Saya kata saudara, yang pertama Allah sebut dalam surah Al-Anbiya. La yus'alu amma yaf'al. Wahum yus'alun. Jangan tanya apa yang Allah buat. Mereka nanti yang akan ditanya. Ni tanya kenapa tak kena Amerika, kenapa tak kena Rusia, kenapa tak kena negara barat, kenapa kena Aceh. Kita tanya kenapa tu, kita nak tanya siapa? Nak tanya Tuhan. Innama amru iza arada syai'an an yakul lahu kun fayakun. Allah ada kudrat iradah dia sendiri. Tak berhak kita nak tanya apa yang Allah buat. Allah yang nantinya akan tanya kita. Allah Ta'ala berhak nak buat pada mana-mana negara pun. Termasuk Amerika. Kebetulannya lepas 3 hari, saya ingat lagi, lepas 3 hari dia keluar rencana ni, ada seorang profesor yang mengetuai satu kajian bencana alam di Amerika, Profesor Billy McGurry, mengeluarkan kenyataan, dia kata dalam tempoh 3 tahun ini, Amerika juga akan dilanda oleh mega tsunami. Bukan megawati. Mega tsunami. Yang dijangka setinggi 100 meter, menenggelamkan kota New York. Akan datang melalui timur Amerika Syarikat dan akan melimpah sampai ke Kanada. Itu kalau ikut saintifik. Segala-galanya tersimpan dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kalau menghendak hancurkan sebuah negara, dia boleh buat pada bila-bila masa. Yang penting kepada kita, kita kena ingat supaya kita taat kepada Allah. Saya baca semula kenyataan dia lepas pada debat tu, dia mari jumpa saya masa makan tu, dia marah. Dia kata, entah ni tidak beradab, dia kata. Kita patutnya biar hadirin tanya, kita jawab hadirin. Yang entah kita tanya lah, tu apa? Oh, dia marah lepas makan tu. Dia baca balik kenyataan saya tu, kenapa? Saya kata, sebab saudara mengatakan orang lain tak baca. Saya nak menyebut bahawa orang baca. Dan apabila orang baca, sangat keliru tulisan saudara. Itu mudah saya tanya. Kalau saya faham, parut lagi. Saya tanya, tolong beri penjelasan. Di atas kenyataan yang sangat keliru ni. Saya nak dengar penjelasan. Hari ni saya bertemu sendiri. Belum ni duduk seorang sama seorang gitu je. Di tempat ceramah. Ni bertemu sendiri nak tanya. Jelaskan kekeliruan ini. Dia marah, dia kata biar hadirin sudahlah tanya. Kita panel ni jawab je, dia kata, jawab je. Orang marah dia balik dalam keadaan tak puas hati. Dia kata, saya tak puas hati cara awak, dia kata. Saudara yang dihormati sekalian, penulis macam ni dibela. Diberi tempat. Jadi editor majalah Al-Islam. Menulis bicara agama dalam surat khabar. Yang dia kadang-kadang mengambil hujah daripada pandangan-pandangan yang bukan saja tidak muktabar, tetapi tak cermat dalam mengambil dalil. Inilah yang disebut oleh Dr. Salah Al-Khalidi dalam kitabnya Mafatih Litta'amuli Ma'al Quran. Bagaimana adanya satu golongan yang masuk dalam Islam, masuk dalam Al-Quran, meninjau dalil dalam Al-Quran, mencari ilmu dalam Al-Quran dengan pemikiran yang tetek
dan membawa budaya luar masuk dalam Al-Quran. Dan akhirnya dia keluar daripada Al-Quran dengan mencari dalil yang boleh menyokong pemikirannya. Bukan pemikirannya menyokong kebenaran Al-Quran. Ini antaranya macam Basra Jabak. Jadi saudara yang dihormati sekalian, keadaan ini makin rumit. Saya tak nampak Islam Hadari boleh berbakti kepada umat untuk memperlihatkan kepada kita semua Islam itu berdaulat di atas tanah air. Melainkan penuh dengan kekeliruan yang akhirnya mengakibatkan umat Islam makin jauh daripada Islam. Jadi saudara yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita dengan penuh kesedaran mengembalikan semula semangat perjuangan kita untuk menyingkap segala kekeliruan ini. Umat mengharapkan kita. Kita bagaikan bahtera. Kalau kita tidak menyelamatkan mereka, saya tak nampak macam mana umat boleh dibebaskan daripada kekeliruan ini. Lok ke UMNO ni punah jannah habis. Kita kena pertahankan. Dan kita kena beri penerangan kepada umat. Bukan penceramah saja. Jangan harap Tok Guru je ceramah kulu-kile dia pun seorang diri nak layan 14 buah negeri. Ni kita contoh malam ni mari ramai-ramai. Nabi aja balighu asyahidu minkumul ghaib. Sampaikan olehmu daripada orang yang hadir ni kepada orang tidak hadir. Biar balik ni boleh jadi penceramah belaka. Ceramah kedai kopi, ceramah surau, ceramah jiran rumah, sebelah rumah, ceramah tempat kerja, ceramah belaka. Ceramah besar-besaran pun tak apa, ceramah kecil-kecilan pun ceramah juga. Sebab kadang-kadang orang kita ni kadang-kadang dia hebat kedai kopi. Kalau Tok Guru kita di parlimen tu dia berujah di kedai kopi. Bercongek meja-meja kedai kopi. Berujah guna Islam tu. Beritahu pada masyarakat. Ni dia sebenarnya kekeliruan Islam Hadari. Satu mainan yang sangat meleka dan melalaikan umat Islam. Kita kena jelas benda ni. Ada orang kata, Ustaz jangan serang sangat Islam Hadari ni backfire pada perjuangan PAS. Nampak macam kita ni lawan Islam pula. Pasal Pak Lan lawan Islam. Tak ada backfire-nya. Sebab Islam Hadari yang UMNO bawa ni bukan Islam. Dia hanya tepung gomok je. Ni ada secerita bulan puasa baru ni ada seorang sahabat ketua penerangan Dewan Pemuda PAS Negeri Pahang. Dia pergi ke wilayah persekutuan, pergi ke Selayang. Bulan puasa baru ni dia nak beli kuih. Nak buka puasa. Tengok orang penuh kedai kopi, kedai kuih. Kedai lain tak penuh, kedai tu je penuh. Kedai Moknak nombor 18 di Selayang. Dia pergi kedai tu. Tengok pasal apa ramai. Rupa-rupanya ada menu baru kedai tu. Kuih suci dalam debu. Oh, keduga dia. Kuih benda pula suci dalam debu. Dia pergi dekat nak beli. Tengok-tengok tepung gomok. Oh, memang suci dalam debu sungguh lah kuih tu. Dia lomo dalam tepung, dalam debu. Memang suci boleh makan. Tapi waktu dia tukar nama tu penuh orang beratur. Kedai lain, dia. Kalau sebut tepung gomok, tak komersial. Orang tak beli. Tebuk suci dalam debu tu, berebut orang beli. Islam Hadari ni tepung gomok lah. Jadi saya berhenti situlah malam ni nak dengar. Saya pun hari pun nak dengar juga amanat, nasihat daripada ayahanda Tuan Guru kita pada malam ini. Dan insya-Allah semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan. Dan insya-Allah Terengganu ni tahun akan datang kita nak ambil balik insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.